Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersiaran bersama saya Madlina Manaf dan rakan penyampai Afizi Azaman dalam Awani Pagi. Seperti biasa, Awani Pagi jam 7.30 ini kami akan bawakan perkembangan COVID-19 di dalam negara dan juga di luar negara, di global secara khususnya. Dan nak mulakan dengan sudah pasti sekali adalah berkenaan dengan angka korban akibat COVID-19 yang mana kalau ikutkan data dikeluarkan oleh Johns Hopkins University, data kematian sudah pun meningkat. Mungkin kalau kita boleh tengok dia punya grafik tu. Okey, lebih 5,000 kematian dicatatkan dalam tempoh 24 jam yang lepas dan dengan ini angka maut akibat wabak itu kini melebihi 242,000 kes. Baik, sebanyak 5 negara catat lebih 20,000 kes manakala selebihnya merekodkan angka kematian bawah 8,000 kes. Amerika Syarikat kekal dengan angka korban tertinggi dan satu-satunya negara yang melebihi 66,000 kematian. Sementara mengikut rapat adalah di tangga kedua dan ketiga yang catat angka kematian tertinggi ialah Itali dan United Kingdom dengan masing-masing catat 28,000 kes. Manakala Perancis dan Sepanyol, negara keempat dan kelima paling teruk dengan angka korban masing-masing 24,000 kes. Dan sementara itu, kes positif COVID-19 di seluruh dunia juga terus meningkat dengan jumlah kumulatif kini mencapai 3.4 juta orang. Pertambahan lebih kurang dalam 80,000 kes dalam tempoh 24 jam yang lalu. Data daripada Johns Hopkins University menunjukkan 8 negara kini mempunyai angka positif melebihi 100,000 kes dan Amerika jadi satu-satunya negara yang mempunyai angka positif melebihi 1 juta dengan keseluruhannya 1.12 juta kes. Sepanyol dan juga Itali masing-masing melepasi angka 200,000 dengan keseluruhannya 213 dan 209,000 kes. Sementara UK dan Perancis menjadi negara keempat dan kelima mempunyai angka jangkitan tertinggi dengan 183 dan 167,000 kes. Dan daripada itu, Jerman dan juga Turki masing-masing merekodkan kes positif kepada 164 dan 124,000 kes. Dan Rusia menjadi negara yang terakhir dengan angka jangkitan melepasi 100,000 yang mana secara keseluruhannya 124,000 kes. Dan ini adalah berita yang boleh dikatakan baik, iaitu jumlah pesakit COVID-19 yang telah pun sembuh di seluruh dunia kini telah pun mencapai 1.07 juta dan wabak itu kini telah pun menular di 187 buah negara. Baik, itu rata-rata yang kami kongsikan dari dapatan di laman web Johns Hopkins University di global dan juga peringkat secara pecahan di negara-negara yang terlibat. Tetapi kita nak juga kongsikan apakah perkembangan di kes COVID-19 di peringkat tempatan yang mana kalau semalam sejumlah 105 kes positif baru dicatatkan tetapi sukacitanya tidak ada kes kematian dilaporkan yang mana ini menjadikan jumlah kumulatif kes. Kalau tadi saya sebut kes positif baru, kes yang pulih pula adalah sekitar jumlah kumulatifnya adalah 4,326 dan selepas 16 hari kita tidak catat kes 3 digit. Semalam buat pertama kali kita catat kes 3 digit, dah 16 hari berlalu tanpa kita kes positif catat pada 2 digit saja, tetapi selepas 16 hari semalam dah ada 3 digit. Tetapi ini satunya peringatan yang perlu kita beri kepada semua orang walaupun ketika kerajaan sudah mengumumkan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan bersyarat, ini tidak boleh kita pandang ringan kerana adanya peningkatan kes ke 3 digit, Afizi. Ya, betul tu. Sebab itu semalam Dato' Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa komuniti memainkan peranan yang sangat penting sekarang ni. Untuk apa? Untuk walaupun kerajaan telah pun membenarkan PKPB itu dilaksanakan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, tapi dalam masa yang sama itu adalah tanggungjawab kita semua untuk apa? Untuk kita belajar dalam normal-normal baru, kebiasaan baru yang kita wujudkan ketika kita hadapi PKP. Dan dalam masa yang sama juga kepada mereka yang akan mulakan pekerjaan pada hari Isnin ini, pastikan majikan anda mematuhi segala SOP yang baru yang dikeluarkan ataupun guideline yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara yang mana anda boleh lihat slide-slide-nya ada di laman web MKN itu sendiri. Ini ada tanggungjawab semua pihak kena mainkan, iaitu satu kerajaan, kedua komuniti dan juga ketiganya adalah majikan itu sendiri. Majikan perlu memastikan kalau boleh itu PKP masih lagi berjalan sampai 12 Mei dan seboleh-bolehnya adalah benarkan pekerja anda bekerja dari rumah. Kurangkan pekerja itu hadir ke pejabat dan juga kilang-kilang ataupun sebagainya supaya dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Semalam kita catat
103 digit dan selepas ini kita tidak tahu lagi. Walaupun kita catat 2 digit, sekarang dah jadi 103. Walaupun 116 kes baru tu daripada 60 daripadanya adalah di peringkat PKPD, kawasan PKPD, tapi ia adalah satu mungkin indikasi yang boleh kita ambil pengajaran ataupun langkah berwaspada itu, Malina. Baik, kita nak dengar dulu kenyataan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berhubung dengan kes pulih yang seperti yang dimaklumkan semalam. Sehingga 2 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 105 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,176 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,747 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 105 kes baru yang dilaporkan hari ini, 11 adalah kes import. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 94 kes, di mana bukan warga negara adalah 38 dan warga negara adalah 56. Mengkasaan komuniti, iaitu community empowerment. Jadi kita dalam komuniti kena sama-sama menjalankan tanggungjawab sosial kita, kepatuhan sosial kita dan juga penjarakan sosial kita yang kita amalkan. Amalan-amalan baru sekarang ni kena dipraktikkan di dalam komuniti. Kalau kita tak praktikkan dan rakyat Malaysia tak praktikkan, memang kita takkan berjaya mengawal COVID-19. Hari ini kita lihat 6 kriteria daripada WHO, ada kriteria yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan dan Kementerian Kesihatan dan ada kriteria, 2 kriteria yang penting harus dilaksanakan oleh rakyat Malaysia, iaitu mengamalkan norma-norma baru dan yang kedua ialah community empowerment, iaitu pemekasaan komuniti untuk menjaga dan memantau tanggungjawab sosial dan juga kepatuhan sosial dalam masyarakat. Baik, sebenarnya dalam sidang media yang sama, Datuk Dr. Nur Hisham juga menegaskan sebenarnya COVID-19 ini akan terus berada dalam komuniti untuk tempoh lama selagi mana tiada vaksin ditemui. Ini bukan kenyataan baru, inilah kenyataan yang berkali-kali dikeluarkan Datuk Dr. Nur Hisham dalam sidang medianya. Khasnya untuk mengingatkan rakyat di luar sana penting untuk langkah waspada sentiasa diambil oleh masyarakat dan pihak berkuasa untuk mengawal jumlah jangkitan. Dan ini apatah lagi ditambah melalui dan dibuktikan melalui PKP fasa 1 dan sehingga fasa keempat yang sedang berlangsung bermula 29 April lalu, sehinggalah kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyariat yang akan dilaksanakan bermula 4 Mei depan, yang mana walaupun dah berjaya melandaikan lengkung jangkitan, flatten the curve, tetapi hasil kerjasama rakyat dan juga pihak berkuasa sangatlah penting. Dan kalau kita lihat sekarang ni, untuk imbangkan iaitu maqasid syariah nyawa dengan kehidupan dan juga daripada kesihatan dengan ekonomi. Jadi sekarang ni kita hanya buka untuk ekonomi saja. Dan kita harap jadi ekonomi boleh berjalan, tetapi mereka yang pergi kerja pastikan mereka patuh pada SOP Kementerian Kesihatan. Yang itu penting. Sebab virus ini akan berada di komuniti kita untuk masa yang panjang. Jadi selagi kita tak dapat vaksin, mungkin vaksin dalam tempoh setahun setengah, kita kena hidup dengan virus. Bagaimana kita kena uruskan virus tersebut. Dan kita pasti kalau kita dapat kerjasama yang padu daripada rakyat Malaysia dan juga dengan kerajaan, kita mungkin boleh kawal virus tersebut. Okey, dalam masa yang sama juga kita melihat kepada satu lagi kluster telah pun dikesan membabitkan 6 pelajar tahfiz di Lancang Pahang, yang mana kata Ketua Pengarah Kesihatan, meskipun madrasah tersebut sudah ditutup ketika PKP, namun masih ada pelajar dan juga kaki tangan yang menetap di sana. Inilah yang kita bimbangkan sekarang ini, sekiranya wujud kluster-kluster baru ketika PKPB itu mula dilaksanakan. Perkara ini bukan saya yang nyatakan, tetapi bukanlah kesemua, ada segelintir dan juga kebanyakan majoriti rakyat Malaysia menyatakan kebimbangan sekiranya wujud kluster-kluster baru yang mana ketika PKPB itu mula dilaksanakan, aktiviti dan juga ekonomi itu mula dilonggarkan, aktiviti sosial juga mula dibenarkan untuk rakyat melakukannya, walaupun rentas negeri itu masih lagi belum dilaksanakan, belum diberikan kebenaran oleh pihak
kerajaan itu sendiri. Dan kita nak wujud nanti, kalau nanti saya jumpa Malina dekat hospital ke, saya tak nak, Malina, kluster apa? Kluster gunting rambut katanya. Saya tak gunting rambut. Walaupun kedai gunting rambut tak buka nanti, yang mana tahu kluster berjoging. Malina suka berjoging. Kluster berjoging ke kan? Saya pula kluster apa? Kluster kedai makan. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama kita nak dengarkan apa kata Datuk Dr. Noor Hisham mengenai kluster baru yang dikesan. Jadi madrasah tersebut kita kenal pasti walaupun madrasah tersebut telah tutup iaitu dalam tempoh PKPD ini. Tetapi apa yang penting ialah ada di kalangan mereka masih duduk iaitu pelajar ataupun kaki tangan duduk di madrasah tersebut. Dan yang ini ialah kluster yang baru yang tahfiz. Baik, kita dah bincangkan tadi berkenaan dengan peranan dimainkan oleh rakyat dan juga pihak berkuasa, tapi sebenarnya apa yang penting ketika ini adalah perjuangan untuk membangunkan vaksin, yang mana ketika ini China sudah pun membangunkan vaksin dan mereka yakin vaksin ini dijangka siap dalam awal tahun depan, yang mana doktor dan penyidik pasca kedoktoran dari Universiti Sun Yat-sen di China, mereka tegaskan Republik itu membangunkan dua vaksin berbeza dan kedua-duanya kini di peringkat percubaan klinikal dan dijangka siap pada Mei atau Jun. Dan sebaik keputusan fasa kedua uji kaji ini disiapkan, mereka akan masuk ke fasa ketiga percubaan klinikal yang akan mengambil masa lebih panjang, dan sebab ini melibatkan sukarelawan yang mana mereka akan disuntik dengan vaksin uji kaji ini untuk mengetahui keberkesanannya. Dan perkembangan ini dilaporkan ketika mana Amerika Syarikat sudah pun mula menggunakan ubat Remdesivir, kalau betul saya sebut ini, untuk menyembuhkan pesakit pada kadar purata 4 hari lebih cepat, kerana kalau ubat biasa bagi setengah pesakit ni kadar kesembuhan mereka adalah dalam tempoh 15 hari, tapi ubat yang digunakan di Amerika Syarikat ini mereka boleh sembuh 11 hari, 4 hari lebih cepat. Dan mereka ini walaupun masih lagi di peringkat Remdesivir, sebenarnya rawatan pertama yang melepasi ujian ketat terhadap virus, dan kajian ini sebenarnya dijalankan oleh Institut Kesihatan Kebangsaan ke atas lebih kurang 1,633 pesakit. Bagaimanapun tidak ada bukti saintifik yang menyokong Remdesivir ini boleh menyembuhkan sepenuhnya COVID-19, sekadar mengurangkan tempoh jangkitan daripada 15 kepada 11 hari. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama, Remdesivir itu juga merupakan ubat yang bukanlah official untuk digunakan sebagai rawatan COVID-19 ini, kerana vaksinnya masih lagi belum kita develop ataupun dibangunkan. Banyak usaha dijalankan di serata dunia, lebih kurang dalam 70 usaha pakar, saintis dan segalanya sedang berjalan untuk menghasilkan, dan ketika ini mungkin ada tempoh-tempoh telah pun sampai yang mana kita sampai pada tempoh klinikal, tapi ujian kepada manusia itu ada setengah dah jalan, ada setengah masih lagi belum, tapi tempoh hasilkan vaksin itu seperti biasa ambil masa yang agak lama, seperti WHO katakan mungkin setahun ataupun setahun setengah, dan malah China sendiri kata kemungkinan besar siap pada awal tahun depan, dan kita harapkan Malaysia akan menjadi negara yang terawal untuk menerima rawatan. Sebab itu kita penting untuk menjaga hubungan diplomatik dengan semua negara. Okey, dalam masa yang sama berkenaan dengan PKPB ni, isu dia kecoh lah. Satu Malaya sejak daripada pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Yassin, Satu Malaya masih lagi membincangkan, ada yang menyokong, ada yang tidak, ada yang menyatakan kebimbangan akan kesihatan mereka sekiranya wujud lagi kluster-kluster baru seperti yang kita bincangkan tadi. Yang mana kalau kita lihat Sarawak, mereka mengambil pendekatan yang berbeza kerana Sarawak PKPB tidak akan dilaksanakan di Sarawak. Kata kerajaan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Amar Douglas Unggambas, dalam kenyataan media pada Sabtu, Kerajaan Negeri Sarawak mengambil keputusan untuk tidak laksanakan PKPB seperti yang diputuskan oleh Kerajaan Pusat. Katanya segala keputusan mengenai PKP akan dikekalkan di Sarawak seperti sebelum ini. Katanya setelah diteliti, JPBN beberapa garis panduan berkenaan pembukaan semula sektor ekonomi yang diumumkan Kerajaan Pusat adalah tidak kondusif dan tidak sesuai diimplementasikan di negeri tersebut. Dan tegasnya ini mengambil pendirian setelah beberapa kajian dilaksanakan, termasuk implikasi terhadap keselamatan orang ramai. Dan kita lihat juga
perkembangan yang sama berlaku contohnya di negeri Kedah yang akan menangguhkan PKPB. Mereka akan teliti syarat-syarat dan juga garis panduan. Ini kata daripada Menteri Besar Datuk Seri Mukhriz Tun Mahathir, katanya penangguhan itu sehingga mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri membuat keputusan mengenainya. Kita lihat beberapa negeri mengambil pendekatan berbeza berkenaan dengan pelaksanaan PKPB ini. Apa yang di Malaysia sebenarnya dah pun terjadi di Amerika Syarikat, yang mana kalau sebelum ini Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sendiri katakan bahawa ekonomi perlu dibuka semula, dia kebanyakannya menyokonglah sektor-sektor korporat, perniagaan dan sebagainya untuk dibuka secepat mungkin. Walaupun angka kematian, angka positif COVID-19 itu masih lagi terus menaik di Amerika Syarikat, dan Trump sendiri katakan bahawa dia mempunyai kuasa untuk membuka ekonomi semula sekiranya beliau mahukan. Tapi Amerika sekarang ini dah masuk fasa untuk pelan pembukaan lah. Trump sendiri dah nyatakan guideline kepada negeri-negeri yang mahu membuka semula ekonominya. Tapi dalam masa yang sama, perkara yang sama juga jadi di Malaysia, yang mana kalau kerajaan pusat menyatakan bahawa ekonomi boleh dibuka semula pada 4 Mei, Isnin esok, tapi kerajaan negeri mengambil langkah yang berbeza. Jadi kemungkinan besar kita tak tahu siapa yang lebih berkuasa, siapa yang tak. Tapi apapun, saya kira apa sahaja keputusan yang diambil oleh pihak ataupun orang-orang kepimpinan negara ini, ia pasti akan membawa kemaslahatan dan juga kebaikan kepada rakyat kita sendiri, Malina. Baik, sebenarnya selain Sarawak dan juga Kedah yang Sarawak tidak mahu laksana PKPB, Kedah tangguh. Satu lagi negeri yang turut mengambil keputusan untuk tidak mengikut sepenuhnya keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan adalah Selangor, yang mana Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amaluddin Syahari memaklumkan tak akan semua industri akan dibenarkan beroperasi pada Isnin ini, sebab menurut beliau atas alasan beliau mahu berbincang terlebih dahulu dengan pihak berkuasa tempatan berkenaan cara penguatkuasaan dan garis panduan yang perlu dilaksanakan bagi memastikan tidak berlaku peningkatan kes COVID-19 di negeri itu. Kita tahu Selangor antara negeri yang mencatatkan kes positif jangkitan COVID-19 tertinggi di negara ini, dan mungkin ini satu-satu langkah yang sangat pada ketika ini memang boleh disifatkan sangat berhati-hati, tidak perlu tergesa-gesa membenarkan semua sektor operasi beroperasi, kerana pada akhirnya kalau berlaku jangkitan, ia akan memberi kesan juga kepada ekonomi secara langsung. Kita nak dengar dulu apa kata Menteri Besar Selangor. Kita akan melihat kepada kesiapsiagaan pihak-pihak berkuasa tempatan, sebab mereka yang perlu melihat bagaimana kedai makan. Takkan pihak polis nak ambush kedai makan, mesti penguatkuasa. Berapa ramai penguatkuasa kita? Berapa ramai pula, itu belum tentu lagi yang pusat hiburan haram yang beroperasi. Itu tak termasuk lagi dengan aktiviti riadah. Kalau hari ini saya buka Tasik Shah Alam, saya tak tahu jumlahnya berapa ribu yang akan datang ke sana. Bagaimana pengawalannya? All this need a details. Dan detail itu bukan boleh disiapkan dalam tempoh 1 hari. Tetapi untuk perusahaan, pejabat dan sebagainya, saya percaya mereka sudah ada certain SOP dan sebagainya, itu boleh berjalan. Okey, itu kemas kini COVID-19 kita, dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, bersua kembali dalam Wani Pagi dan bersama saya Marina Manah dan juga Hafizi Azaman. Sebelum kita berhenti rehat tadi, kita telah pun maklumkan kemas kini COVID-19, tetapi kita nak menyambung juga kesan daripada COVID-19 yang mana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang mana telah menyaksikan ramai yang dah pulang ke kampung, dah terperangkap di kampung masing-masing dan masih lagi terperangkap di kampung dengan pelaksanaan PKP ini. Dan ini ada berita baik untuk mereka. Kalau mereka nak pulang balik ke rumah, mereka hanya dibenarkan untuk buat demikian bermula 7 hingga 10 Mei ini. Dan ini kenyataan ini dikeluarkan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kemas kini sidang media hariannya, yang mana menurut beliau PDRM akan keluarkan jadual perjalanan berkenaan dalam masa terdekat. Kita dengarkan kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini. Pihak PDRM telah menerima lebih daripada 500,000 permohonan daripada rakyat untuk pulang ke bandar dan juga bandar ke kampung. Seperti yang saya jelaskan bahawa kita memang akan membenarkan rakyat yang terperangkap di kampung untuk pulang ke bandar dan sebagainya. Oleh itu, PDRM
akan menyediakan jadual perjalanan bagi mereka yang akan pulang daripada kampung ke bandar ini. Dan pihak PDRM akan membuat kenyataan media untuk memberikan penjelasan yang lebih detail tentang bila, di mana, bila dan sebagainya. Cuma bila tu saya boleh beritahu, iaitu bermula daripada hari Khamis depan 7 Mei dan dijangka berakhir pada 10 Mei 2020. Okey, itu perkembangan mengenai siapa yang daripada kampung tersangkut dan nak pulang ke bandar, dan juga kepada yang mereka di bandar teruskan kekal berada di sini. Nampak gayanya kemungkinan besar kita akan beraya di bandar ini. Okey. Okey, baiklah. Dalam pada itu kita nak melihat kepada satu perkara yang juga menjadi perbincangan hangat oleh warga Malaysia, itu berkenaan dengan moratorium, yang mana semua institusi keuangan khususnya yang terlibat dalam moratorium disarankan untuk mempertimbangkan bagi melupuskan kadar faedah terakru bagi pinjaman sewa beli atau keuntungan bagi pembiayaan Islam berkadar tetap sepanjang tempoh bulan skim tersebut dilaksanakan. Saranan itu dikeluarkan sendiri oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada catatan terbaru di akaun Facebooknya pada malam tadi. Dan kalau kita lihat, terdapat satu bank yang telah pun mula melaksanakan perkara tersebut, iaitu Agrobank. Agrobank tidak kenakan caj keuntungan tambahan. Ini kenyataan dikeluarkan oleh Agrobank semalam, yang mana mereka mengumumkan tidak akan mengenakan caj keuntungan tambahan ke atas pembiayaan untuk semua pelanggan individu dan juga perusahaan kecil dan juga sederhana yang layak moratorium automatik untuk 6 bulan. Bank itu dalam kenyataan berkata, walaupun meskipun terdapat pengumuman oleh BNM pada 30 April lalu yang mana pembiayaan Islam dan kadar tetap berkemungkinan dikenakan caj keuntungan tambahan setelah tempoh moratorium selama 6 bulan berkuat kuasa 1 April hingga 30 September, katanya Agrobank komited untuk meringankan beban pelanggan dalam tempoh yang sukar ini. Ini adalah salah satu bank yang menunjukkan sifat prihatin ketika perintah kawalan pergerakan ini. Kita tahu ramai sangat rakyat Malaysia yang terkesan, dan kita harapkan lebih banyak bank-bank untuk tampil ke depan untuk melakukan apa yang dilaksanakan oleh Agrobank ini supaya kita dapat membantu rakyat. Kali ini kita kena jaga kita. Setiap perusahaan, walaupun betul kita mementingkan yang pertamanya adalah keuntungan, tapi sekarang ini kita perlu mementingkan juga faktor kesihatan dan juga keselamatan warga Malaysia itu sendiri. Okey, kita nak dengarkan sedikit apa kata Menteri Keuangan. Someone who used to run a bank, how will your suggestion to advise banks to waive the interest, how would that impact the financial stability of banks and then the economy? Yeah. Well, as a banker, if I think it would have impact the financial stability of the markets, I wouldn't say it, right? But I think the confusion arises again from what the banks can do and cannot do. So I think different banks will be impacted differently, right? Because they have different sizes of portfolio. In this case, the total loan size portfolio in the country for hire purchase is about 160 billion ringgit. That's about 8% of the total asset size of the country. So it is still large, right? But different banks will have different exposure. Some banks have larger exposure, so they will be impacted differently. Baik, sebenarnya Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz hadir ke set agenda awal kami semalam untuk berbincang berkenaan dengan pelbagai isu, dan antaranya adalah isu moratorium yang menjadi tumpuan semua rakyat kerana mereka merasakan Tengku Datuk Seri ini memaklumkan bahawa bank sebenarnya boleh beri kelonggaran untuk beri ruang kepada peminjam menguruskan pinjaman sewa beli, meskipun ia akan dijangka memberi impak kepada bank dari segi faedahnya. Inilah keuntungan yang selalunya dicatat oleh bank, kerana pada pandangan beliau Malaysia sedang berada dalam situasi sukar. Kita tidak pernah lagi berada dalam situasi seperti ini, sehingga kerajaan mengeluarkan arahan untuk semua bank melaksanakan moratorium 6 bulan kepada semua pinjaman pembiayaan oleh bank, dan inilah masanya bank untuk tunjukkan mereka boleh membantu mereka yang terkesan. Baik, seterusnya masih lagi berkenaan dengan isu moratorium, yang mana semalam juga dalam temu ramah bersama Cynthia Eng juga, Menteri Keuangan juga ada memaklumkan berkenaan dengan sama ada penalti akan dikenakan atau tidak terhadap moratorium yang diambil oleh peminjam, dan ini kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau. Basically, the whole idea of moratorium is not you get interest free or principal free, right? What it is to ease the cash flow, right? So what I think people want in the case of hire purchase is that
whatever installment, that 6-month installment which they will have to pay later remains the same. So I think it's just as simple as that. If you pay 100 ringgit now, you defer it, you will also want to continue to pay 100 ringgit more. Yeah. Well, to help each cash flow problems each at cash this flow. time, but in another few months by October, you either have to pay a lump sum or No, you don't have to pay a lump sum. there are a few choices. You have a few choices, but obviously if you have the money, then you pay lump sum. But obviously, if you have the money in the first place, why would you take it? Faham tak, Fizi? Ya, Hutang faham. tetap hutang. Kalau Hutang anda tetap hutang hutang. RM100, anda perlu bayar 100. Cuma moratorium ini kita tak perlu bayar dalam tempoh 6 bulan. Tetapi selepas itu kita kena sambung bayar. Kerana secara dasarnya keseluruhan idea moratorium ini adalah bukan untuk bererti kita bebas dari faedah. Tetapi sekadar untuk melancarkan aliran wang pada mereka yang memohon untuk mengambil skim moratorium untuk 6 bulan itu sebenarnya. Ya, betul tu. Tapi dalam masa yang sama, Bank Negara Malaysia seperti yang Menteri Keuangan katakan perlu mempunyai komunikasi yang jitu, yang jelas dan kenyataan yang diberikan perlu konsisten daripada awal sampailah habis. Tidak perlu keluarkan kenyataan-kenyataan lanjut yang akan mengelirukan orang ramai. Itu yang spark kemarahan orang ramai di kalangan di media sosial itu sendiri. Kerana apa? Kerana apabila kita melihat isu moratorium ini, apabila komunikasi tidak jelas, bulan ini kita umum benda lain, bulan depan kita umum benda lain, itu akan menyebabkan rakyat bimbang. Rakyat sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Ada yang takut, ada yang sekarang ni dah pun dibuang kerja, ada yang sekarang ni tengah bimbang sekiranya mereka akan dibuang kerja. Jadi kebimbangan itu banyak dan apabila berlaku komunikasi yang tidak jelas mengenai tempoh-tempoh pembayaran jual beli mereka, urusan bank mereka, ini akan membuatkan apabila ekonomi dibuka semula, mereka akan bimbang untuk spend dan apabila mereka takut untuk spend duit mereka, apa yang akan jadi? Ekonomi tidak dapat berkembang dengan yang seperti yang kita nak rangka, seperti yang kita nak exit strategi kita. Bagaimana ekonomi itu perlu dibuka dan diluncurkan dengan sebaik mungkin. Itu perkara yang mungkin perlu diberi perhatian oleh Bank Negara Malaysia seperti yang dinyatakan sendiri oleh Menteri Keuangan. Okey, baiklah, dalam masa yang sama, Marina, mungkin kita telah pun kehabisan masa nampaknya. Kita banyak lagi sebenarnya perkara yang boleh kita kongsikan di astronet.com yang anda boleh lihat sendiri paparan-paparan bukan saja berita mengenai COVID-19 tapi juga berkenaan dengan isu-isu lain juga. Sekian saja saya rasa, Marina. Untuk jam ini kita akan kembali dalam 8.30 untuk segmen Realiti Rakyat. Terima kasih menonton, jumpa lagi.